Semua sekolah antarabangsa, persendirian, agama, SBP dan MRSM dan vernakular perlu diswastakan atau ditutup untuk meraih perpaduan kaum. Bagi saya, semua sekolah yang bukan berasaskan sekolah biasa dan sekolah swasta kena dimasukkan kepada sekolah serbaguna untuk memastikan kepada Dan sekolah-sekolah yang telah disebut tadi bukan sekolah swasta, bukan? Betul tak? ada yang bukan swasta, ada yang swasta, ada yang tak bagi pelajar dari kaum masuk. Sekolah vernacular bagi je pelajar-pelajar dari kaum lain masuk. Tapi banyak sekolah SPP, banyak sekolah MSN yang ada kuota ataupun tak langsung tak bagi pelajar yang bukan berkecuali masuk. Bagi saya, itu menghalang perpaduan kaum di Malaysia. Jadi adakah anda rasa, saya rasa menswastakan sebenarnya tak cukup. Ya. Menswastakan SPP mungkin betul. Tapi menswastakan sekolah vernacular saya tak setuju. Sebab sekolah vernacular fitrah dia adalah dalam bahasa selain bahasa kebangsaan, betul. Dan disebabkan oleh perkara itu, saya rasa kalau dia swasta pun orang tetap akan hantar anak mereka ke sekolah. Dan objektif perpaduan kaum itu tak akan tercapai kerana seperti sedia ada sekolah vernacular pun dihadiri oleh pelajar-pelajar dari golongan-golongan yang bukan miskin, kan? Jadi menswastakannya saya rasa tidak akan menyelesaikan masalah perpaduan kaum yang sedia ada. Tapi banyak je sekolah vernacular yang telah diswastakan. SJKC, iaitu sekolah rendah, telah diswastakan. Sekolah menengah kebangsaan jenis Cina sekarang bahasa pertuturan mereka adalah bahasa Melayu. Dan sekolah independent Chinese schools, tiada terjemahan sebab Chinese schools, independent Chinese schools persendirian menggunakan bahasa Cina sebagai bahasa pertuturan. So sekarang dah ada penswastaan dari segi sekolah rendah dan dari segi sekolah menengah juga. Penswastaan. Jadi bagi saya, kita terlampau dependent dengan sistem pendidikan semata-mata untuk memupuk perpaduan kaum. Jadi apabila kita tak dapat satu aliran yang jelas, maka adakah perkara ini akan menjejaskan perpaduan? Bagi aku, memang tidak. Adakah perpaduan hanya dipupuk dari sekolah? Ini memang dari persendirian, okey? Tak berapa setuju. Saya rasa perpaduan ini haruslah diajar oleh ibu bapa, oleh masyarakat sendiri, dari contoh teladan masyarakat, contoh daripada orang yang lebih berusia. Jadi kita tidak sepatutnya salahkan sistem pendidikan yang sedia ada di negara kita dengan melontarkan bahawa sekolah swasta atau sekolah vernacular atau sekolah sedemikian akan menjejaskan perpaduan dalam kalangan anak muda di negara kita. Jadi saya berpandangan lebih kepada social education, yang di mana masyarakat perlulah memainkan peranan yang penting, lebih penting daripada sistem pendidikan di Malaysia untuk memupuk semangat perpaduan kaum. Apakah pandangan bagi saya, penswastaan sekolah tidak akan menyelesaikan masalah perpaduan, kerana realiti dia adalah ibu bapa masih ada educational choice, maka mereka akan membuat pilihan untuk membayar duit, membayar ada sekolah-sekolah yang harga dia atau allowance dia tidak begitu tinggi, maka mereka juga akan pilih untuk pergi sekolah swasta. Maka tujuan untuk memperkasakan atau mencapai perpaduan kaum itu tidak tercapai. Betul. Apa yang saya cadangkan adalah kita perlu melihat sendiri apakah isu yang ada dengan sistem sekolah kebangsaan. Kenapa anak-anak muda dan juga ibu bapa ingin mengeluarkan anak mereka dari sistem sekolah kebangsaan yang sedia ada? Dari segi apakah kualiti guru, adakah kualiti infrastruktur yang ada mencukupi, adakah sistem birokrasi yang menangani
sistem sekolah kebangsaan itu sudah cukup bagus, dan adakah kita masih mempolitikkan sistem sekolah kebangsaan? Ini adalah push factors yang kita kurang bincangkan, yang menyebabkan ibu bapa masih akan memilih untuk mengeluarkan anak mereka dari sistem sekolah kebangsaan walaupun kita menswastakan sistem sekolah lain. Maka isu dia secara fundamental adalah apakah kualiti sistem kebangsaan itu sendiri, dan bagaimana untuk kita melakukan reformasi secara sistemik terhadap institusi sekolah kebangsaan. Setuju? Kalau kita lihat daripada contoh saudara Calvin tadi, saya rasa amat relevan untuk kita tengok macam mana perpaduan kaum di sekolah kebangsaan sendiri. Jadi kita tengok dalam sekolah pembinaan kebangsaan ataupun sekolah kebangsaan, di kantin sekolah ataupun di dalam sukan di sekolah masih ada segregasi kaum di situ. Jadi kita boleh nampak masalahnya bukannya aliran ataupun jenis sekolah, tapi masalah macam saudara Calvin cakap sebentar tadi, masalah sosial, masalah yang lebih komprehensif. Jadi dia semua pihak ada peranan untuk memupuk perpaduan kaum dan bukannya daripada kaedah penswastaan yang dicadangkan. Masalah perpaduan di Malaysia tak boleh diselesaikan melalui menutup atau penswastaan sekolah. Sebab bila orang penswastakan sekolah, ia sebenarnya menambahkan jurang social class antara anak-anak muda di Malaysia. Sebab orang kaya akan hantar ke sekolah swasta, orang miskin akan pergi ke sekolah kebangsaan. Betul. Dan juga kalau kita hanya encouraging sekolah satu aliran atau sekolah kebangsaan, ia boleh mengambil atau memadam banyak bahasa-bahasa ibuda atau praktis atau even the idea of having a mother tongue. It will be wiped out from many of the children's lives because we are telling them that the majority is you must speak in Malay in school. Saya seorang produk sekolah vernacular. Saya pergi sekolah Cina, kemudian sekolah Malaysian School, dan kemudian sekolah antarabangsa. Setiap aliran sekolah, setiap jenis sekolah ada keburukan dan juga ada kebaikan. Tetapi Kementerian Pendidikan paling penting sebenarnya ialah kerajaan, tidak kira mana-mana parti politik, terlalu memikir mengenai nak mengawal sistem pendidikan di Malaysia ini. Saya sebagai seorang yang pernah bekerja dalam pendidikan, saya sebenarnya mencadangkan Kementerian Pendidikan patut decentralize semua level untuk pendidikan di Malaysia. Bukan sekarang universiti ada kementerian sendiri, sekolah lain ada kementerian sendiri, tetapi pengetua tidak ada otonomi, cikgu tidak ada otonomi, pelajar tidak ada otonomi untuk belajar atau mengendalikan pendidikan dalam konteks mereka tersendiri. Sebab masyarakat di Kedah contohnya akan mengalami konteks yang lain daripada pelajar di Kuala Lumpur. Jadi kita tidak boleh memaksa semua pelajar di Malaysia untuk melalui aliran yang sama. Because then you lose out on that unique context of each community. Komuniti B40 masih terpinggir dalam sistem pendidikan Malaysia. Sistem ekonomi kita yang sedia ada atau sistem welfare policy that we have now tidak mengutamakan masyarakat B40 di Malaysia. Contohnya kita lihat sama ada kemasukan ke universiti atau pemberian beasiswa kepada pelajar yang miskin. Beasiswa yang banyak diberi sama ada dari pihak swasta atau dari pihak kerajaan tidak mempunyai sistem yang komprehensif. So kebanyakan beasiswa yang diberi atau yang dipamerkan adalah mereka selalu mengutamakan macam co-curriculum, mengutamakan results, academic grades. Tetapi sebagai kalau pelajar B40, mereka membesar kadang-kadang bekerja selepas sekolah, mereka terpaksa menyara keluarga. Jadi mereka tidak masa untuk buff up their resume. So apabila mereka masuk kepada interview untuk beasiswa, itu pun kalau lepas selepas entry pertama, mereka akan di disadvantage compared to everyone else because tak pernah ambil piano class, tak pernah ambil tuition dan sebagainya. Betul. Dari segi meritokrasi 100% yang kita boleh nampak di Singapura juga, kita boleh draw parallel dengan Malaysia. Beasiswa dan autonomous action lain yang kita ada dekat Malaysia yang menggunakan sistem meritokrasi sepenuhnya, memang tak dapat bantu golongan B40. Dan dari segi kaum juga kita boleh nampak banyak polisi yang sepatutnya digunakan untuk menolong golongan B40, terutamanya dari segi
Bumi Putra. Tapi apa yang berlaku, golongan-golongan yang memerlukan bantuan tidak dibantu. Contohnya orang asli Bumi Putra dari Sabah dan Sarawak, dari area rural, dari kawasan pedalaman, mereka berkurangan akses kepada fasiliti-fasiliti yang ada, terutamanya di of course Lembah Kelang dan area urban yang lain. Kita boleh tengok inisiatif dan goal yang sepatutnya ada dengan polisi-polisi yang untuk menolong golongan Bumi Putra, patutnya untuk Bumi Putra, B40 dan sebagainya. Sebab mereka yang betul-betul kita semua boleh setuju, mereka memerlukan bantuan. Saya rasa takrifan terpinggir itu amat penting dalam perbincangan ini kerana perbincangan sebentar tadi berpaksikan takrifan terpinggir dari sebagai terpinggir dari pendidikan itu sendiri, dan mungkin itu benar, memang benar, tetapi ramai pelajar tidak kira dari golongan B40 atau M40 atau sebagainya, minat mereka dan fokus mereka tidak pada pendidikan langsung, kan? Saya ramai kawan-kawan dulu di sekolah asrama yang datang dari golongan B40, dan sistem pendidikan di sekolah asrama tu saya boleh kata sangat menyeluruh, kan? Sangat tidak pilih kasih, tak ada orang pergi tuition lebih ke apa sebab semua orang duduk di situ, kelas tambahan semua datang sama-sama, akan tetapi fokus mereka dan minat mereka tidak ada di dalam bidang akademik atau co-curricular sekalipun. Minat mereka lebih kepada perkara-perkara yang beyond academic lah, right? Beyond co-curricular at the same time. Dan saya rasa, for example, ramai kawan-kawan saya dulu yang suka, yang akademik mereka suka subjek kemahiran hidup je. Sebab balik dorm, mereka belajar untuk buat wiring dalam dorm. So, dan sekarang alternatif yang kita ada kepada sistem pendidikan aliran perdana ni hanyalah sekolah vocational dan sekolah TVET yang rata-rata dipandang amat rendah oleh masyarakat, kan? Dan saya rasa terpinggir tu kita tidak patut fokus sangat kepada pendidikan sebagai penentu masa depan mana-mana individu, kan? Macam-macam lagi perkara yang boleh diterajui oleh pelajar-pelajar selain akademik mereka. Jadi apabila kita bincang perkara sebagai B40 atau T20, satu ungkapan yang kita perlu fokus kepada adalah peluang yang diperoleh daripada wang. Ini penting. Jadi kita boleh tengok contoh pelajar yang berkemampuan dapat pergi tuition yang lebih mahal, sebagai contoh sebulan RM40, RM50 sampai RM60 pun ada. Yang terlampau kaya boleh dapat pergi tuition one by one yang di mana jurannya sebulan mencecah RM100 atau RM150. Jadi ini akan sedikit sebanyak memberi satu advantage yang lebih kepada pelajar yang kaya berbanding dengan pelajar yang kurang kemampuan. Yang ini pertama. Yang kedua, kita tengok perbezaan. Di sekolah kita, of course, kita ada golongan pelajar yang terdiri daripada T20 dan juga B40. Tapi apabila kita tengok dari kadar bayaran yuran PIBG dan sedemikian, yang pelajar T20 pun bayar kadar yang sama, pelajar B40 pun bayar kadar yang sama. Jadi ini satu kelemahan yang di mana sistem pendidikan tidak fokus kepada pelajar B40. Yang kedua, untuk tahap institusi pengajian tinggi yang berkemampuan, yang lepas dapat masuk UPU dan dapat masuk universiti awam. Okey, yang tidak dapat masuk universiti awam, apabila mereka mempunyai kekuatan wang, mereka ada option untuk pergi ke institusi pengajian swasta. Apabila perkara yang sama berlaku kepada golongan B40, apabila mereka tidak dapat masuk kepada institusi pengajian tinggi awam. Jadi ini merupakan satu roadblock kepada mereka. Tidak dapat pergi ke swasta sebab tidak kemampuan. Jadi ini dilihat sebagai satu roadblock kepada kehidupan
mereka. Jadi ini adalah sedikit sebanyak kelemahan atau loopholes dalam sistem pendidikan yang kita nampak hari ini. Kalau kita tengok data dan statistik lah ya. Pertama adalah kalau kita tengok keputusan oleh PISA menunjukkan bahawa hanya 47% real literacy rates, kadar celik huruf yang sebenar. Itu pertama. Kedua adalah 20% anak muda atau pesekolah 20% tersingkir dan mereka tidak menamatkan pengajian. Dan lebih 20% anak muda selepas mereka tamat SPM, mereka tidak melibatkan diri dalam apa-apa further skills training, latihan tambahan atau tidak masuk kepada mana-mana sekolah, universiti dan sebagainya. Maksudnya dalam setiap peringkat umur dan setiap peringkat pendidikan, kita dapat nampak bahawa golongan B40, B40 terutamanya terjejas dan tersingkir dan terkeluar dari sistem. Maka kita tak dapat track mereka sebab mereka dah terkeluar dari sistem. Kenapa isu ni asyik berleluasa? Kerana sistem affirmative action kita atau cara kita melihat struktur masyarakat dan kita ingin membantu masyarakat hanya berdasarkan kaum dan bukannya untuk membantu golongan berdasarkan kelas. Ini isu dia. Saya bagi contoh. Contohnya kalau kita tengok MRSM, SVP dan sebagainya, yang fungsi utamanya adalah untuk membantu B40, mereka hanya melihat berdasarkan kuota kaum contohnya. Kuota di mana negeri mana dan sebagainya. Tetapi ini tidak menyelesaikan isu. Kan kerana SVP, MRSM dan katakan universiti awam dan sebagainya, ini adalah disubsidi oleh duit pembayar cukai untuk mengurangkan kos. Kan kita dapat makanan percuma, kita dapat pakaian percuma, kita dapat pendidikan yang secara teramat murah. Sistem-sistem yang sedia ada ini memang sepatutnya untuk kita bantu anak-anak muda dari kampung, dari urban poor yang mungkin tidak dapat mencapai atau dapat akses perkara tersebut tanpa sistem-sistem yang sedemikian. Namun apa salah yang kita buat? Kita melihat atau kita track pencapaian kita, berapa ramai graduan MRSM, berapa ramai graduan SVP, berapa ramai graduan UiTM, Universiti Awam dan sebagainya berdasarkan bangsa, berdasarkan jantina dan bukan berdasarkan berapa ramai B40 yang kita tolong. Saya rasa situasi pertama yang kita benar-benar melihat B40 adalah di mana YB Mazli cuba meningkatkan bilangan B40 di MRSM. Dia cuba tingkatkan pada 60-70%. Maksudnya sebelum YB Mazli tidak pernah ada langsung perbincangan atau policy making melihat secara B40. Mereka hanya melihat berdasarkan kaum. Bagi saya ini adalah isu sebab apa B40 terus ditindas, B40 terus hilang akses kepada sistem pendidikan negara yang sepatutnya sangat bagus, tapi kita telah menggagalkan mereka. Bagi saya, kita tak boleh lihat peminggiran kaum B40 secara berasingan daripada struktur ekonomi dan situasi sosioekonomi mereka. Jadi kalau kita lihat akses pada internet, akses pada buku, fasiliti yang mencukupi, kita tak payah tengok tuition pun, kita tengok benda yang paling basic. Dia pasal api, pasal dia punya transport untuk ke sekolah. So benda ini pun kita tidak boleh nak device satu sistem yang dapat membantu B40 secara menyeluruh. Jadi mereka punya penindasan dalam sistem pendidikan itu adalah penindasan yang lebih meluas dan meliputi struktur ekonomi dan politik di negara. Jadi bagi saya memang setuju. Saya rasa banyak poin dan saya rasa tak payah tambah banyak lagi. Sebenarnya cakap yang kita tak boleh melihat peminggiran B40 sebagai satu perkara yang berasingan daripada peminggiran dan penindasan struktur ekonomi dan politik di negara. Saya ingin tambah sedikit sebanyak yang saya tertarik dengan pendapat yang diberi oleh saudara Tarma tadi. Jadi memang kita ada masalah B40 yang terpinggir yang seperti yang dikatakan oleh saudara tadi. Jadi fokusnya kerajaan hari ini, adakah mereka fokus untuk merapatkan jurang antara T20 dan B40 atau merapatkan jurang antara kaum? Ini penting. Jadi kita perlu faham apabila dasar ekonomi baru dan yang polisi-polisi tertentu diperkenalkan, matlamat utamanya adalah untuk the gap, the poverty gap antara kaum. Jadi apabila hari ini anak muda bersuara mengatakan bahawa kita perlu merapatkan jurang ekonomi atau jurang kemiskinan bukan antara kaum,
tetapi antara yang terlampau kaya dan terlampau miskin. Ini penting. Jadi persoalannya, adakah kerajaan bersedia untuk menukar polisi untuk merapatkan jurang ekonomi, jurang kemiskinan antara T20 dan B40 dan bukan berdasarkan kaum? Ini soalan yang perlu dijawab oleh kerajaan. Jadi saya harap pihak-pihak tertentu tidak akan mempolitikkan isu-isu ini, sebab mungkin ada beberapa pihak menggunakan isu-isu sensitif atau isu-isu bumi putera atau hak-hak tertentu untuk mengawal atau melindungi perkara ini. Jadi kami sebagai anak muda, saya rasa rakan-rakan dari kat sini pun setuju, kita perlu berfikir lebih luas agar ke fokus yang kita tengok adalah kepada keperluan dan bukan kepada race. So it's a need based rather than race based. Terima kasih. That's hot. That's about the length of one video. That was hot. Pelajar T20 tidak patut dibenarkan untuk memohon beasiswa GLC atau kerajaan untuk memberi peluang kepada pelajar luar bandar atau P40. Tidak patut. Tidak patut. They have their money, kan? I think it's very simple. Oh, sorry. Okay. I think it's very simple. The argument here, pelajar T20 atau pelajar daripada keluarga T20 mempunyai resources yang mencukupi untuk to go to tertiary education. I think when we look at scholarship, scholarship or financial aid, we need to look at especially kalau untuk pihak GLC atau pihak kerajaan, dia adalah tanggungjawab mereka untuk menaikkan atau to uplift the communities, marginalized communities di dalam negara ini. Jadi sepatutnya tanggungjawab mereka adalah untuk prioritize atau mengutamakan pelajar daripada komuniti B40 lah, ataupun komuniti luar bandar yang jikalau kita letak mereka dalam on the level playing field, they probably would not have been able to reach or to get that far. Kita kena lihat balik kepada tujuan utama beasiswa ke luar negara. Adakah ia untuk menolong golongan-golongan yang tidak berkemampuan untuk berbelajar tinggi, ataupun secara satu reward untuk pelajar-pelajar dari segi meritokratik yang untuk pelajar-pelajar yang telah dapat banyak A+ dalam SPM, yang dapat result yang baik diberikan A-levels ataupun pre-university yang lain. Bagi saya, tujuan utama memang yang pertama, untuk menolong mereka yang tidak berkemampuan. Sepatutnya tiada pilihan pun dengan dari dua-dua kategori ini. Banyak yang pelajar yang pandai, yang boleh masuk universiti terbaik di dunia, yang dari golongan B40 dan tanpa penolongan dari segi beasiswa ini tak dapat pergi ke luar negara. Tujuan utama kita dalam menggunakan duit cukai rakyat untuk membayar yuran ke luar negara kenalah untuk pelajar B40 dan pelajar lain yang tidak dapat ke luar negara tanpa bantuan dari Tapi kerajaan. persoalannya bukan sahaja ke luar negara kan. Persoalan juga Secara khususnya. Khususnya, ya. Maafkan saya, secara khususnya saya Sama rasa dalam negara pun sama je sebenarnya Sama kan, je, sebab sama je. peluang untuk memberi peluang untuk menyambung pelajaran anda tidak sepatutnya hanya peluang untuk pada masyarakat ini. saya rasa hujah tu boleh transpose. Sama-sama je. Jadi untuk saya nak beri pandangan, saya ingin sentuh sedikit sebanyak pasal ideologi sosialisme. Antara sebab seorang miskin atau seseorang individu miskin adalah kerana seorang lagi individu tamak. Ini realitinya. Apabila seorang individu tamak, dan maka jadilah seorang individu miskin. Jadi kita perlu tengok peluangnya. Apabila kita menarik balik beasiswa yang diberi kepada seorang yang berkemampuan, adakah beliau atau individu tersebut dapat pergi ke luar negara atau bersama belajar? Ya, memang ya, betul, sebab mereka mempunyai kemampuan dari segi kewangan. Jadi kita bagi contoh yang sama kepada yang kurang kemampuan. Sebagai contoh B40 lah, kita tarik balik yang scholarship yang diberi atau scholarship yang diberi. Jadi adakah individu tersebut boleh lagi meneruskan perjalanan
yang telah diimpiankan, okey, yang telah dicita-citakan. Tidak. Jadi apabila perkara ini berlaku, maka hancurlah cita-cita seseorang daripada golongan B40. Tetapi ada juga possibility untuk masyarakat dalam T20 boleh juga continue on the same path. Jadi adakah kita nak mengisikan cawan yang dah penuh ataupun kita mengisikan cawan yang kosong? Ini perlu kita tahu. Adakah kita nak menyumbang kepada arah yang di mana kaya semakin hari kaya dan yang miskin makin hari miskin? Jadi jawapan bagi saya memang terus clear, kita perlu tolong golongan yang perlu pertolongan. Dan kita boleh juga memberi pertolongan kepada yang berkemampuan, tetapi kita tengok kriteria-kriteria tertentu. Baik, tetapi kepentingan atau prioriti yang pentingnya, kita perlulah tolong golongan B40 untuk mereka mendapatkan peluang dan mereka satu hari bolehlah menjadi T20. Jadi it's a clear, kita tolong yang perlu dan yang berkemampuan, they have their way. Jadi itu je jawapan saya. Saya rasa sebenarnya klasifikasi B40, M40, T20 ni sangat simplistik sebenarnya. Sebab banyak kasta-kasta dalam setiap klasifikasi tersebut kan. T20 di Malaysia ditarifkan sebagai pendapatan seisi rumah melebihi 10,000 ringgit Malaysia. Tapi kalau ada satu keluarga itu pendapatan seisi rumahnya RM15,000 sebulan, anak 5 orang, mungkin boleh hidup selesa. Boleh hidup selesa di Malaysia, tapi tak mampu untuk membiayai pendidikan anaknya di University of Cambridge sebagai contoh kan. Jadi kalau hujahnya adalah mereka tak mampu, ada juga dalam kalangan T20 yang juga tak mampu untuk biayai pendidikan ini secara persendirian tanpa beasiswa. Dan perbincangan sebentar tadi seolah-olah semua orang yang digolong sebagai T20 itu tidak mampu dan semua orang yang digolong sebagai B40 itu miskin teruk. But this is where macam bila untuk sebagai agensi atau kedai yang memberi beasiswa, kita kena ada sistem pemberian beasiswa yang lebih holistik dan lebih komprehensif, kan? Betul. Where you don't just look at only parents' income, but you look at how many children they have as well. So in an ideal situation where the scholarship giver is taking into account all the situation, dan orang yang berkemampuan, bagi pihak saya lah, tidak perlu jadi dari penerangan saya pun saya ada sentuh sedikit sebanyak pasal kita boleh je tolong golongan T20, tetapi apabila mereka memenuhi kriteria-kriteria tertentu seperti yang dihujah oleh rakan saya. Exactly. So but soalan tadi ialah tidak dibenarkan, kan, itu topik sentence dia. Jadi saya rasa tak adalah tidak patut dibenarkan, tetapi dengan menetapi kriteria-kriteria yang telah disebut oleh saudari sebentar tadi. Secara holistik lagi. Sepatutnya duduk tadi. Sorry duduk. Sepatutnya duduk tadi. Pekerja dunia bergabung lah. Boleh kat tak apa. Okey, bagi saya beasiswa ni ada dua jenis. Satu beasiswa untuk membantu masyarakat, satu beasiswa untuk membantu organisasi. Ya, contohnya kalau organisasi saya perlukan tenaga kerja yang spesifik untuk buat kerja yang spesifik, mungkin tak ada dalam Malaysia. Saya bagi beasiswa untuk dapatkan orang untuk bantu organisasi saya. So ada dua jenis. Bagi saya untuk bantu masyarakat, katakan beasiswa JPA, beasiswa MARA dikira sebagai beasiswa GLC ya. Beasiswa Felda contohnya, itu hanya perlu dihadkan kepada golongan B40 saja. Kerana kita nak bantu masyarakat, kita nak pastikan bahawa anak-anak miskin, anak-anak luar bandar, anak-anak yang urban poor, mereka mendapat akses kepada pendidikan yang bermaruah, pendidikan yang berkualiti. Itu perkara yang penting. Tapi kedua adalah, katakan anda sebagai kerajaan, anda perlu dapatkan specific skill set atau skill-skill tertentu untuk bantu dari segi perancangan kerajaan contohnya. Contohnya ya, betul. Ataupun katakan anda Petronas dan banyak lagi syarikat-syarikat GLC besar yang lain, katakan anda Khazanah kan,
anda perlukan anak-anak muda yang hebat yang mungkin boleh bantu syarikat untuk melakukan satu pekerjaan yang spesifik. Maka untuk saya kurang bersetuju dengan statement bahawa beasiswa hanya untuk B40 saja, kerana memang ada dua jenis beasiswa. Kita kena tengok apakah tujuan beasiswa dan juga tujuan di sebalik penubuhan organisasi tersebut untuk kita takrifkan sama ada beasiswa tersebut hanya patut ada untuk B40 atau boleh diberikan kepada semua. Tapi seperti yang telah diberitahu, antara isu yang ada sekarang adalah beasiswa yang sepatutnya untuk bantu masyarakat, ramai yang T20 ambil. Macam contohnya saya sendiri, saya adalah penerima beasiswa JPA. Tapi saya memang tahu dalam batch saya sendiri, dalam kawan-kawan saya yang dapat beasiswa MARA, ada yang kaya. Kan ada yang ayah dia Datuk kan. Itu memang contoh sebenar ya. So ni adalah isu kepincangan dari segi bagaimana untuk kita memilih siapa yang menerima beasiswa yang kita harus selesaikan juga. Saya rasa masalah juga macam saudara Tarma cakap sebentar tadi. Macam dia ada spesifik badan-badan yang sepatutnya memang untuk membantu masyarakat. Tapi mereka punya komitmen terhadap maklumat itu tidak macam sepenuhnya committed. Jadi mereka cakap yang mereka sepatutnya badan yang membangunkan masyarakat B40 contohnya. Tapi mereka masih allow, ada banyak lagi grey area. So dia tengok masa interview tu calon itu macam dia ada skill lain ke yang dia nak, dia tak tengok pun pasal dia punya household income. Jadi masalahnya adalah badan-badan spesifik ni ada badan yang sepatutnya macam kira berprestige untuk skill labour, contohnya macam saudara Tarama cakap tadi macam Khazanah dan Petronas. Tetapi ada juga badan yang sepatutnya untuk membantu masyarakat dan tidak sepenuhnya committed untuk maklumat. Jadi saya rasa kita sepatutnya macam hold these bodies more accountable. Sebab memang dah ada wujud beasiswa untuk bantu masyarakat, tapi mereka tidak mengambil mandat itu secara serius. Sekarang pandangan yang seperti yang dikata oleh saudara Tarma tadi, memang ada dua jenis beasiswa. Yang kedua, yang pertama adalah untuk membantu golongan yang miskin atau golongan B40. Yang kedua adalah untuk menaik tarafkan kualiti sesebuah organisasi. Jadi ini sekarang pendapat saja. Apabila kita beri beasiswa untuk menaik tarafkan organisasi kepada golongan B40, maka bukankah ini sebagai getting two birds in one stone? Jadi ini sekarang pendapat saja. Cut. I mean, you can do it, right? Just give the point and do the same thing. Tindakan afirmatif wajar dilaksanakan di institusi pendidikan awam Malaysia. Tindakan afirmatif ni kita kena tengok secara holistik, bukan sahaja dari segi kaum, dari segi kaum saja. Dengan itu memang wajar untuk melaksanakan dan meneruskan tindakan afirmatif di universiti-universiti dan institusi pelajaran tinggi lain di Malaysia. Sekian. Saya rasa kita semua setuju yang kalau kita buat satu sistem yang purely meritocratic, dia akan meluaskan jurang antara mereka yang macam lebih banyak peluang growing up dan also mereka yang kurang berpeluang. Jadi saya rasa memang it's no question lah, memang affirmative action memang diperlukan. Tapi kita kena tengok macam saudara Binga cakap tadi, kriteria apa untuk affirmative action. Jadi bukannya dari segi kaum, tapi dari segi income, dari segi status sosial, dari segi the family size. So memang dah ada tindakan afirmatif di institusi pendidikan awal, cuma yang berdasarkan kaum lah, berdasarkan aksiom orang Melayu miskin. Sedikit lagi, bila kita lihat kepada konteks-konteks kuota kaum dan sebagainya yang ada sebagai tindakan afirmatif pada hari ini, kita kena lihat kepada sejarah polisi-polisi tersebut, terutamanya perkara 153 di Perlembagaan Persekutuan dan antara yang lain dasar ekonomi baru pada tahun 70-an. Naratif politik pada hari ini iaitu hak-hak ini wujud sebab kaum-kaum ini adalah bukan pendatang di tanah ini dan kontrak sosial dan sebagainya, semua hanya naratif politik.
kalau kita lihat sejarah perlembagaan kita, kalau kita lihat kepada Right Commission Report, kalau kita nampak tengok Hansard hingga perkara 153 di amend, maaf saya tak tahu perkataan amend, Pindah. dipindah untuk memasukkan golongan-golongan dari Borneo, Sabah dan Sarawak. Kita boleh lihat motif dan tujuan utama adalah untuk menolong golongan yang memerlukan dia. Dan ia memang sesuatu polisi yang betul untuk masa itu. Pada tahun 1957, orang-orang Melayu menguasai 1% of the economy berbanding dengan bukan sahaja kaum lain tapi juga penjajah Inggeris yang ada pada masa itu. Naratif perkauman, naratif kontrak sosial, pendatang bukan pendatang ini hanya sekadar itu, naratif politik. Dan kita lihat polisi-polisi tersebut memang ada niat yang baik, memang ada tujuan yang baik, hanya perlukan accountability dan transparency yang begini. Maafkan saya. Bagi saya, seperti yang telah dibincangkan, penting untuk kita melihat berdasarkan keperluan, iaitu B40 bukannya berdasarkan kaum saja. Tapi saya nak berkongsi sedikit data statistik yang ada untuk sistem sedia ada. Untuk pendidikan tinggi, 47% peruntukan untuk universiti atau pada peringkat tinggi diberikan kepada UiTM, iaitu institusi yang eksklusif untuk Bumiputera. Yang selebihnya adalah untuk universiti awam dan juga universiti pendidikan. Tapi untuk masuk kepada universiti awam dan universiti pendidikan, apa yang anda perlu buat? Anda hanya boleh masuk melalui matrix, melalui STPM atau melalui asasi. Kebanyakan asasi hanya boleh dimasuki oleh warga Bumiputera saja. Untuk matrikulasi, 90% kuota diberikan untuk golongan Bumiputera saja. Maksudnya hanya boleh masuk melalui kalau anda sebagai anak bukan Melayu yang miskin, bukan Bumiputera yang miskin, anda hanya ada option STPM yang secara the main choice. Tapi apa masalah dengan sistem ni? Statistik yang diberitahu oleh YB Mazli adalah 97% anak muda yang masuk ke dalam matrix diterima masuk ke dalam institusi pengajian tinggi. 97%, hampir 100%. Manakala hanya 75% anak muda yang masuk ke dalam STPM diberikan peluang untuk masuk ke dalam sistem pengajian tinggi. Dan kita fikir STPM 2 tahun, matrix baru setahun. Standard STPM teramat sukar. Matrix boleh dikira lebih mudah dari segi STPM. Maka berlaku double standard, berlaku kepincangan dan diskriminasi dari segi cara kita melihat pendidikan itu sendiri, di mana kita hanya fokus kepada bangsa dan kaum dan kita tidak fokus kepada memperkasakan dan membantu anak muda miskin tanpa mengira bangsa dan tanpa mengira kaum. Itu masalah yang kita perlu selesaikan. Saya setuju. Because he did research already when you say. It's very clear, it's very strict. You did your homework, I didn't know what to do. Because I was trying to write about this. Okay. Okay. Boleh. Kerajaan Malaysia keluar negara wajib pulang untuk berkhidmat di Malaysia tanpa sebarang kelonggaran. Oh, interesting. Wow, interesting. Okay, Rich. Kerajaan. What's the data? Saya kerajaan. Saya bawa tajaan organisasi farma iaitu Farmer Remaja. Saya bawa tajaan YK juga iaitu Yayasan Keluarga. Ya, cut. Bagi saya, yang menggunakan duit cukai rakyat untuk kedua negara memang kita ada tanggungjawab kepada negara untuk balik dan berkorban untuk negara. Itu memang antara yang privilege dari segi yang dapat, bukan kita, mereka yang dapat dari sisi sebab perlu balik ke negara itu. Saya rasa kita kena bersoal makna perkataan berkhidmat ke negara itu sendiri. Sebab kalau kita tengok pelajar-pelajaran, bond mereka adalah untuk berkhidmat kepada syarikat. Iakah itu bermakna dia berkhidmat kepada negara? Itu perkara pertama yang kita bersoal. Yang kedua juga, saya rasa memang betul yang ada pelajar yang
disebabkan identiti mereka, disebabkan identiti seksual. Sebagai contohnya, mereka tidak ingin untuk pulang kembali ke negara untuk beriman. Tapi saya rasa memang atas mandat pembayar cukai, mandat negara itu sendiri, kita perlu be part of the solution, be part of the change. Bukan je, saya rasa macam pendidikan juga tidak boleh diasingkan daripada satu macam social dan political awareness untuk contribute kepada negara. Jadi saya rasa memang ada satu tanggungjawab tu, dan tanggungjawab tu perlulah dilaksanakan oleh orang-orang yang mendapat beasiswa, terutamanya untuk pelajaran media asing. Bagi saya rasa what we both have very legitimate points, but I also think it's somewhat of a privileged position to take. Sebab sebenarnya you point out tadi kan, kadang-kadang ada pelajar Malaysia yang keluar negara, lepas tu mereka sedar bahawa disebabkan oleh identiti mereka atau kepercayaan mereka, dia tidak selamat untuk berada di Malaysia lagi. So there are cases where Malaysian students claim asylum statuses in many other countries. So that's one thing. And it's, I think when we look at scholarships, and I used to work in an organisation that help kids get scholarships, right? What is the intention of the scholarship? Apa sebenarnya fokus atau niat untuk memberi beasiswa kepada anak muda Malaysia, sama ada dari kerajaan atau GLC ataupun syarikat swasta? Maybe not syarikat swasta lah, tapi kerajaan. Adakah kita ikhlas untuk menolong pelajar atau anak muda Malaysia untuk improve their life, atau kita hanya melihat mereka sebagai cash investment where you must see an ROI immediately? Saya rasa sebab the topic center mengatakan tanpa kelonggaran, itu sangat restrictive kepada kita. Sebab I have friends who mendapat beasiswa GLC keluar negara, tetapi dia mendapat offer daripada another really amazing university, tetapi sebab tanpa kelonggaran dia sanggup membayar balik wang dia kerana sponsor tidak memberi dia apapun kelonggaran, to continue his studies, even though it's a really good university, and now he's working abroad. And I feel that's an even bigger waste of investment when it comes to giving out scholarships. Ada juga opportunity mereka sedar that they are not safe in Malaysia anymore. So it's not, I think, up to us to determine their life pathway. Sebagai seorang yang dapat beasiswa JPA untuk keluar negara, saya rasa saya sesuai lah untuk bersuara pasal ni. Saya memang datang terus selepas graduasi saya, dapat sijil semua, terus balik Malaysia. So tu pertama saya cakap lah, saya memang datang balik lah kan. Kedua adalah saya faham bahawa kalau tiada kelonggaran, itu ada isu kan, kerana hakikatnya dalam dunia ni, dalam realiti, memang banyak isu yang mungkin berlaku. Contohnya adalah apabila anda habis belajar, anda mungkin dapat peluang untuk melanjutkan pelajaran, buat masters di katakan universiti terkemuka kan, dan dapat beasiswa dari universiti tersebut sendiri. Maka kalau anda fikir dari segi negara, dari segi penganjur, that is an extra value. Kalau orang lain atau anda dapat beasiswa lain dan anda kena balik juga kan, eventually anda kena balik dalam katakan setahun ke 2 tahun lepas habis masters, maksudnya ada added value. Bukan saja dapat beasiswa untuk pengajian degree, datang balik dengan masters lagi kan. So maka kita kena fikir on a case by case basis, apa yang masuk akal, apa yang sesuai. Itu adalah penting. Dan kedua adalah antara isu lah yang saya tengok dengan banyak beasiswa Malaysia adalah tiada pelan untuk apa yang perlu dilakukan oleh pemegang beasiswa atau yang orang yang mendapat beasiswa apabila mereka balik. Macam contohnya bila saya balik, saya cari kerja sendirilah. So saya laporkan kepada kerajaan, tapi saya kena cari kerja sendiri. Itu realiti untuk kebanyakan atau ramai pemegang beasiswa kerajaan contohnya. Itu sistem yang kita perlu melihat dan kita perlu selesaikan. Bagi untuk saya, 2 perkara saja. Yang pertama, kita perlu faham makna dengan erti beasiswa tersebut. Adakah beasiswa yang ditawarkan khusus kepada untuk menolong seorang individu, agar individu tersebut dapat membantu keluarganya, ataupun sebagai cash investment? Jadi garis panduan atau the clear difference perlu diberitahu kepada penerima beasiswa sendiri, dan perkara-perkara ini perlu tertakluk kepada konteks tersebut sebelum individu tersebut menerima atau setuju untuk mendapatkan beasiswa. Jadi ini terpulang kepada mereka sendiri. Ini pertama. Yang kedua, kita perlu tahu
perbezaan antara ungkapan berkhidmat kepada negara dan berkhidmat di negara. Ini penting. Kita boleh berkhidmat kepada negara dengan tidak ada dalam negara. Saya bagi sebagai contoh, apabila anda seorang pelajar medical for example yang sedang buat MBBS di negara-negara lain, anda dapat peluang untuk buat research, dan research tersebut tidak dapat dijalan di negara ini. Pada masa yang sama, research tersebut amat bernilai di negara Malaysia. Jadi adakah anda hendak balik kepada negara Malaysia untuk dan mengabaikan research atau kajian tersebut demi sebab tanpa kelonggaran kena balik juga. Jadi adakah ini kontradik? Jadi kita perlu faham berkhidmat di negara atau berkhidmat kepada negara. Terima kasih. Kebanyakan peserta-peserta tadi He's changed his mind already. okay. Macam mana pun mereka semua tadi ada menyentuh tentang the okay, macam mana? Bukan. The underpinning Melayu. It's okay. Garis bawah. The underpinning sort of idea that the whole discussion was centered around was this idea yang beasiswa ni adalah transactional. Saya bagi awak belajar di luar negara, awak balik kerja untuk saya. Dan mungkin approach ni sesuai dalam kes beasiswa, syarikat beasiswa swasta sebagai contoh. Tapi kerajaan, dalam sektor kerajaan, saya rasa attitude tu atau outlook tu sangatlah tak sesuai. Macam-macam mana pun, kerajaan ni bertanggungjawab untuk menjaga setiap satu daripada rakyat mereka. Dan setiap satu daripada rakyat mereka yang dapat menerima tajaan ini bukanlah rakyat yang bertanggungjawab untuk berkhidmat semula kepada negara ke di negara ke. Kerajaan telah membuat evaluation yang individu ini layak. Dan layak itu dengan peluang itu terpulang pada mereka lah. Nak buat apa. Kalau kerajaan masih bersikap transactional dalam pemberian beasiswa ni, saya rasa tak ada beza lah antara kerajaan dengan syarikat swasta kan. Walaupun negara tu konon-kononnya untuk for the betterment of semua citizens. Tapi saya rasa jika kita buat development human capital itu sendiri akan terjejas. Sebab kalau kita tengok gaji di Malaysia pun memang kurang lah kalau nak banding dengan negara lain. Dan kalau kita belajar contohnya di London, dan kita tengok ada syarikat yang berminat untuk hire kita. Kalau kita nak buat some form of restriction, mesti akan ada terlalu banyak human capital yang akan tak nak balik di negara. Jadi kalau kita tengok the sole part of it as like income, memang tak ada insentif untuk balik negara. Jadi saya rasa kita kena ada grey area lah. Kalau macam saudara-saudari cakap tadi, kalau tak ada kompromi, kalau kita it's just black and white, kita tak boleh berada di luar negara, dan ada masalah di situ. Tapi saya rasa perlu ada some form of restriction, even untuk syarikat, untuk beasiswa kerajaan. So I think what you point out is actually a different problem, right? Because it's not a problem of the penerima beasiswa yang tidak mau pergi ke Malaysia. Ada sebab-sebab lain kenapa tidak pergi ke Malaysia. And itu boleh diselesaikan dengan polisi-polisi. Ya, betul lah. Dia like all education policies, dia bukan restrict to But I education think lah. because the narrative is that kita selalu meletakkan tanggungjawab ini kepada penerima beasiswa tersebut, walaupun mereka it's not a situation that they can have a choice over. Ya, saya pun ingin bertutur dalam bahasa Inggeris sedikit. Jadi, so the thing is, we do understand the problem that we need to control and also maintain the net brain loss or net talent lost. Because when the government invests in some people, of course, we want to make sure the talent in Malaysia are contained so that the country develop itself. All right. But when certain kind of policy happens, so we afraid the talent will go out. Like for example, like we give you scholarship and you go outside, and then you just all of a sudden you just go out of the country and you're not developing the country. If every single individual have this kind of mindset, the country is not going anywhere. So just like I said in the previous answer, we should state it very clearly where this scholarship is required for you to come back.
or not. So let the people who are going to receive the scholarship, let them decide. Jadi saya rasa ini sebagai pilihan persendirian, nak balik ke tak balik. Tetapi perlulah dipersetujui oleh dua-dua pihak sebelum mana-mana kontrak dipersetujui. Jadi it's again based on personal view. Terima kasih. Saya rasa memang ada sebentuk macam kekangan sebab kalau kita nak tengok umur berapa kita sign kontrak tersebut. Kita tahu apa bahasa dunia kan. Kita tak tahu pun kita nak pergi mana. Kita tahu pun talent kita, apa passion kita apa kadang-kadang. Jadi macam So exactly benda ni. Yalah, Saya betul lah. tahu Yeah, yeah, actually yeah. not good lah, right? Yeah. So you working from mana? Yeah. Okay. Thank you. I never fully believe in that.